Okey, baik. So, kita akan lihat bab yang ketiga, iaitu sosio-budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Dan ini adalah bab yang ketiga daripada 10 bab sejarah tingkatan 2. 10 bab Jadi sesuai tak? Kalau kita tengok sesuai kan? Iaitu sekarang ni kita dah bulan Mac, bulan 3, dan kita pun dah masuk bab yang ketiga. Nampak tak? Sesuai. Jadi ini memudahkan pembelajaran kita sebab kita dah belajar lebih awal. Dah bab 3 dah kau. Nanti kalau masuk sekolah nanti mungkin 2 minggu lagi masuk sekolah. Okey, dah start PDPR, kamu dah tahu dah bab 1, bab 2, bab 3. Jadi mudah untuk kamu faham. Okey. Baik. So, kalau dah sedia, semua dah sedia, jap cikgu nak tengok. Okey, Daing Zafran dah sedia. Danish, Insyirah, Kuhan, Amalia, Suhail, dah ke? Kisha, Lishin, Afiq Azli, dah dah sedia. Okey, bagus. Dah sedia. Okey. So itu yang kita mahu, iaitu semua bersedia. Alright. So kita mulakan, okey, dengan kita lihat bahasa dan tulisan. Sebenarnya tak banyak pun. Okey, iaitu hanya 6 muka surat sahaja. Notanya iaitu bab 3 sosio budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Baik. So apa yang kita nak lihat iaitu berkaitan dengan okey, kerajaan-kerajaan ini dan bahasa serta tulisan. Sebagai contoh, apa yang kita boleh highlightkan iaitu kerajaan Funan sebagai contoh Okey, kalau kita lihat kerajaan Funan, okey, macam cikgu bulatkan ni, kerajaan Funan, bahasa dia apa? Bahasa Sanskrit. So kita boleh bulatkan Sanskrit. Kemudian tulisan dia tulisan apa? Tulisan orang Hue. Yang menggunakan tulisan orang India. So, kita nak bulatkan kata kunci tu. Oh, kalau Funan, bahasa Sanskrit dan tulisan orang Hue. Kemudian, kalau kerajaan Champa pula, kalau kita bulatkan kerajaan Champa, dia menggunakan bahasa Melayu Champa. Okey, dan juga satu lagi bahasa Sanskrit. Okey. Ya, betul, Sasi. Dengan cara ini, kita tahu bahawa apa? Oh, kalau Funan, nak ingat Funan, Sanskrit, tulisan orang Hue. Kalau Champa, bahasa Melayu Champa, bahasa Sanskrit. So, kita ingat yang itu je. Itu paling penting. Nampak tak? So, kita mudahkan. Itu cara dia. Okey. So, kalau katakan, cikgu, yang dibuktikan dengan penemuan batu bersurat, sebenarnya semua kerajaan ini, okey, dibuktikan bahasa dan tulisan dia melalui batu bersurat. So, tak ada beza. Jadi, kita tak payah bulat. Sebab apa? Macam mana dia orang tahu, okey, Funan guna bahasa Sanskrit? Batu bersurat. Macam mana Champa tahu dia orang guna bahasa Melayu Champa dan Sanskrit? Batu bersurat. Kerajaan Sriwijaya, macam mana dia tahu guna bahasa Melayu dipengaruhi bahasa Sanskrit? Batu bersurat. Maknanya apa? Kita tak perlu highlightkan tentang batu bersurat sebab semua kerajaan, okey, bukti persuratan dia adalah batu bersurat. Kecuali ada 1-2 kerajaan yang ada guna manuskrip. So itu cara untuk kita ingat the keywords tu. Okey. So kita lihat kerajaan Champa, bahasa Melayu Champa dan bahasa Sanskrit. Tulisan pula iaitu tulisan Pallava dan juga Champa kuno. Champa kuno ni maknanya tulisan Champa yang lama. Okey. So bahasa Melayu Champa, Sanskrit, kemudian tulisan Pallava dan Champa kuno. So itu tulisan. Okey. Baik. Kemudian kalau kita lihat kerajaan Sriwijaya, dia guna apa? Bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit. So yang ini cikgu underlinekan saja. Kerana apa? Kerana itu merujuk kepada apa tahu? Bahasa Melayu tapi dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit. So kita underlinekan aja. Kemudian kalau tulisan
sama juga, iaitu tulisan Palava. Okey, tulisan Palava. Jadi kalau kita lihat, dengan ini kita nampak apa tahu? Dua kerajaan ni guna tulisan Palava lah, campur dengan Sriwijaya. Iyalah. Dah nampak dah. Dua kerajaan yang mengguna tulisan Palava. So kita bulatkan satu lagi. Lupa. Kita bulatkan Sriwijaya. Bermakna Sriwijaya bahasa Melayu, okey, guna tulisan Palava. Baik. Kemudian kalau kita lihat kerajaan Angkor. Okey, kita boleh bulatkan kerajaan Angkor. Bahasa dia Sanskrit dan juga bahasa Khmer. Okey, bahasa Khmer. Maknanya bahasa orang-orang Khmer lah. Okey, dan untuk tulisan kerajaan Angkor, tulisan apa? Palava dan juga tulisan Khmer. Okey. Baik. Yang mana? Sambu Varman tu. Okey. Baik. Yang Sambu Varman tu bukan tak penting. Sekejap lagi kita akan tengok. Sekejap lagi ya. Okey. Baik. So, itu kerajaan Angkor. Kerajaan Majapahit, tulisan dia adalah, okey, kita akan bulatkan Majapahit dan tulisannya adalah Jawi. Okey. Okey, bahasa dia bahasa melalui tulisan Jawi dan juga tulisan Pegon. Okey. Tetapi mungkin di sini cikgu perlu buat pembetulan. Okey, melihat nota ni, okey, suddenly, okey, cikgu lihat perlunya ada pembetulan di mana sebenarnya kalau bahasa bukan tulisan Jawi ni, siapa tahu tulisan dia sebenarnya apa untuk kerajaan Majapahit? Siapa tahu? Okey, tu apa? Bahasa Kawi. Salah. Kalau Majapahit dia guna bahasa apa? Okey. Sebenarnya dia menggunakan, okey, bahasa apa? Tak, bahasa Jawa, iaitu Jawa kuno. Yes, betul Dia Widian. Terima kasih banyak Dia Widian. So sila betulkan sila betulkan bahawa dia bukan guna tulisan, okey, bahasa dia adalah bahasa Jawa kuno. Yes, betul, bahasa Jawa kuno. Okey. Okey, di sini bila kita dah tulis bahasa Jawa kuno, so kita boleh bulatkan bahasa Jawa kuno. Jawa kuno, tahu Jawa kuno? Jawa tahu Jawa? Sing ora-ora wai, nang boti nang kuy boti kuy. Kan? Marang Prapu kepunden parang skeper. Tu dia. Barang Prapu kepunden barang skeper. Ya. Nyat ensun mata kaji Semar Ngising. Nyat ensun mata kaji Semar Ngising. Okey, tak ada faham. Okey. Baik. Masing-masing. Apa tu? Rampung Ngising Semar Tilem. Kau tak faham tapi kalau cikgu cakap ni jangan kau gelap. Kan? Jangan kau gelap. Nyat ensun mata kaji Semar Ngising. Maksudnya apa tahu? Maksudnya aku sakit perut nak terberak. Iya. Itu maksud dia. Maksudnya aku sakit perut. Perut aku sakit nak terberak. Ya betul Zahra Sofia. Nyat ensun mata kaji Semar Ngising. Macam kita. Serius. Itu maksud dia. Okey, itu maksud dia. Nyat ensun mata kaji Semar Ngising. Maknanya perut aku sakit, aku nak terberak. Jadi itulah dia. Tak percaya korang tengok cerita Piramli. Tapi itulah maksud dia. Tapi dia Piramli, dia filem Piramli dia akan lenggokkan dia. Nyat ensun mata kaji Semar Ngising. Sebenarnya macam mana? Perut aku sakit kan. Aku nak terberak. Gitu. Ya. Kau tengoklah nanti. Okey, baik. So, kita teruskan. Pernah try tak burger Piramli? Tak try pun. Tak ada masa lah. Okey. Baik.
So kita lihat tulisan pegun tadi, okey, dan kita tengok Kerajaan Kedah Tua. Okey, Kerajaan Kedah Tua menggunakan bahasa Sanskrit dan tulisan dia ialah tulisan Pallava. Bermakna di sini bila kita lihat, cikgu, mungkin kamu akan perasan, cikgu, rupanya banyak kerajaan yang menggunakan bahasa Sanskrit, cikgu. Ya, betul. Okey, iaitu kalau kita lihat antara kerajaan okey. Alamak, ada yang tanya Lily. Lepas ayat tu ada part yang dia tutup gua tu apa maksud dia, cikgu? Oh, yang part dia tutup gua apa? Rampungi sing Smartilem. Itu nanti cikgu bagi tahu. Okey, tahu aja kau Lily ya. Okey, baik. So kita lihat. Okey, bahasa Sanskrit ni, okey. Saya terleft. Okey. Baik, bahasa Sanskrit kalau kita lihat ada digunakan di beberapa kerajaan seperti Sanskrit di Funan. Kemudian kita nampak kita boleh highlightkan antaranya Sanskrit di Funan, Sanskrit di Champa, kemudian juga Sanskrit di Angkor, kemudian juga Sanskrit di Kedah Tua. Maknanya Funan, kemudian Champa, kemudian juga Angkor dan juga satu lagi Kedah Tua menggunakan bahasa yang sama, iaitu bahasa Sanskrit. Kemudian kalau tulisan pula, kalau kamu perasan, seperti Champa, kemudian juga Sriwijaya guna tulisan Pallava, kemudian Angkor dan juga satu lagi iaitu Kedah Tua juga menggunakan tulisan Pallava. Means that kalau kita lihat Champa, Sriwijaya, Angkor dan juga Kedah Tua menggunakan tulisan Pallava. Maknanya tulisan yang sama. Jadi itu yang kita boleh nampak. Okey, faham. Baik. Kemudian kalau ada yang bertanya tentang ada yang bertanya tentang macam mana pula dengan yang Raja Sambuvarman tu kan. Baik, sebenarnya kalau kamu lihat untuk penemuan batu bersurat hampir semua akan menemui bahasa dan tulisan itu dibuktikan melalui batu bersurat. Yang ini Funan batu bersurat. Kemudian juga untuk Champa juga batu bersurat. Kecuali dia ada tambahan dia, iaitu dibuktikan untuk tulisan, dibuktikan dengan penemuan inskripsi. Baik, macam cikgu cakap hari tu, inskripsi tu apa, cikgu? Inskripsi tu ialah tulisan-tulisan yang terdapat pada batu. Tulisan dia pada batu, pada dinding gua. Pada dinding gua ada tulisan-tulisan, itu dipanggil inskripsi. Inskripsi, tulisan-tulisan itu. Dan inskripsi ini bertarikh pada abad ke-6, ditulis oleh siapa? Ditulis oleh so kita boleh highlightkan begitu, dan juga kita boleh kotakkan dia Raja Sambuvarman. Raja Sambuvarman. Inskripsi Raja Sambuvarman. Itu di mana? Itu di Champa. Kemudian kalau katakan di Sriwijaya, still juga batu bersurat. Maknanya 1, 2, 3 memang batu bersurat. Kemudian untuk Angkor lain. Angkor juga inskripsi, tetapi inskripsi dia di mana? Di dinding candi. Maknanya di dinding candi. Contohnya kalau Angkor, dia terkenal dengan Angkor Wat. Jadi ada tulisan-tulisan dekat dinding Angkor Wat tu. Jadi tulisan itu dipanggil inskripsi. Dan kemudian Majapahit juga ada juga inskripsi. Dan juga kalau kita lihat yang lain tak ada. Yang ini pun batu bersurat. Batu bersurat. So kita kata bahawa kebanyakan kerajaan dibuktikan bahasa dan tulisan dia melalui batu bersurat. Kecuali ada beberapa penambahan, iaitu seperti di Champa, di inskripsi Raja Sambuvarman, kemudian juga di Angkor, inskripsi di dinding candi,
dan Majapahit juga ada inskripsi. So itu tentang bahasa dan tulisan. Okey. So dengan cara kamu highlight dan tanda ini bermakna kamu telah mengikuti nota itu. So dengan mengikuti nota ini, okey, maka kamu mudah untuk ingat. Kalau kamu tak ikuti, just baca sempoi je macam tu, baca saja, dia susah untuk lekat. Tapi kalau kamu bulatkan, kamu underlinekan, kemudian kamu highlightkan, itu akan menambahkan ingatan. Nampak? Itu cara-cara dia. Okey? Baik. So, dah habis dengan bahasa dan tulisan, kita proceed kepada yang seterusnya. Boleh? Kita nak tengok tentang persuratan. Okey. Untuk persuratan. Okey, kalau kita nak tengok persuratan ini, ramai yang baru masuk ni. Baru bangun tidur ke apa? Okey. Okey. Baik. Kegiatan persuratan, macam cikgu cakap, persuratan tu sebenarnya adalah kegiatan apa? Kegiatan menulis cerita-cerita, menulis kisah-kisah, okey, di batu bersurat ataupun juga di mana-mana manuskrip. So kalau kita lihat kerajaan alam Melayu, okey, penemuan batu bersurat. Okey, untuk Funan, so kita tengok satu-satu. Funan batu bersurat bertarikh berapa? Bertarikh abad kedua. So kita boleh bulatkan batu bersurat abad kedua. Dia gitu. Okey, Funan batu bersurat abad kedua. Campa pula, kita boleh highlightkan juga batu bersurat, bukan baru bersurat. Baru bersurat ni kalau tengok betul-betul macam perkataan baru bersunan. Lain tu. Kan? Bukan baru bersurat, batu bersurat. Takut nanti ada yang betulkan baru bersunat, bukan bersunat, baru batu bersurat. Okey. Okey, typo. Typo. Baik, campa batu bersurat. Okey, di mana? Okey, tarikh tu tak penting, tapi batu bersurat di Kauthara. So kita boleh highlightkan, okey, penemuan batu bersurat di Kauthara. Okey. Dan ada penulisan karya, okey, iaitu Akayit Indrapatra dan juga Akayit Devamano. Jadi kita boleh juga sambungkan di sini, okey, dan juga di sini. Okey, batu bersurat di Kauthara dan juga ada Akayit Indrapatra. Okey, Indrapatra dan Akayit Devamano. Sriwijaya. Okey, untuk Sriwijaya, okey, kita lihat batu bersurat. Okey, di mana? Di Karang Berahi dan Palas Pasemah. Okey, dan Palas Pasemah. So kita boleh relatekan dia begini. Okey. Dan juga okey, terutama okey, ceritanya tentang batu bersurat tu cerita pasal apa? Kepentingan taat setia kepada raja. So kita boleh highlightkan begini. Okey. So Sriwijaya, batu bersurat, Karang Berahi dan Palas Pasemah. Dan untuk apa? Taat setia kepada raja. Kepentingan dia. Kerajaan Angkor. Okey, Angkor. Kita lihat Angkor, batu bersurat juga. Batu bersurat. Sdok Kok Tom. Boy, nama kan. Sdok Kok Tom. Okey. Okey, berkaitan dengan pemerintahan Jayavarman yang kedua. Kemudian juga kerajaan Angkor ada penemuan inskripsi, okey, pada dinding candi. Berkaitan aspek keagamaan dan pemerintahan. So kita boleh juga highlightkan begini dan juga kita sambungkan dia begini. Serta sambungkan inskripsi dengan dinding candi. So kerajaan Angkor, batu bersurat, Sdok Kok Tom, dan ada inskripsi pada dinding candi. Majapahit. Majapahit, okey, iaitu berkaitan dengan penemuan batu bersurat juga.
Tapi batu bersurat itu batu bersurat Trowulan. Okey. Teringat satu lagu. Lagu tu nama dia lagu Wulan tau. Lagu Wulan. Wulan. Okey. Macam tu lah. Baik. So, batu bersurat Trowulan ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bertulisan Jawi. Baik. Bukan Mulan ke? Mulan tu yang yang cerita kartun tu. Dia ada satu lagu. Dia Wulan, Wulan. Wulan. Dia lah. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu lah. Lebih kurang lah. Okey, baik. Baik, faham. Okey, faham. Baik. Majapahit, batu bersurat Trowulan. Kemudian juga Majapahit dia ada manuskrip. Okey, manuskrip kat sini dengan manuskrip karya sejarah Nagara Kertagama. Okey, kemudian juga Pararaton dan satu lagi iaitu yang bertajuk Tantu Panggelaran. Tantu Panggelaran. Jadi kita akan Majapahit ni kita akan linkkan begini, tapi daripada manuskrip itu kita akan linkkan ketiga-tiga dia. Seperti Negara Kertagama, Tantu Panggelaran dan juga Pararaton. Okey, asal sebut Majapahit je bagi jadi Jawa aku ni. Apalah aku ni. Kan? Tak mau menyambungnya dia. Gitu. Okey, so Majapahit, manuskrip, Negara Kertagama, Tantu Panggelaran dan Pararaton. Gitu. Nampak tak? Dan kita tengok Kedah Tua. Kedah Tua, penemuan batu bersurat juga. Maaf cikgu Pravin, maaf cikgu, internet saya asyik tercabut. Macam mana internet kau tercabut? Bukan internet tercabut, Pravin. Internet terputus, bukan tercabut. Ya. Pelik juga. Tinggi benar penggunaan bahasa kau, Pravin. Kan? Internet tercabut. Siapa cabut kan? Okey, baik, tak apa. Internet terputus ya. Kau jangan. Internet saya terkoyak. Kau suka hati kau ya. Okey. Baik, Santosh Das kata, batu bersurat di Bukit Coras. Sekarang kan Bukit Ceras lah cikgu kan. Kau ingat dia dekat KL. Ini Bukit Coras kat Kedah lah. Kan? Ceras tu kat KL. Bukit Coras tu kat Kedah. Agak-agak lah. Ini nak kena masuk kelas geografi cikgu ni. Okey. Bukit Coras dengan Ceras pun tak tahu. Ada bukit kat KL, ni seorang lagi. Adalah bukit kat KL. Apa tak ada pula? Ada Bukit Nenas. Ya ke Santosh Das? Okey. Bukit kat KL, Bukit Nenas, itu yang ada konvent Bukit Nenas. CBN, konvent Bukit Nenas, sekolah konvent Bukit Nenas. Bukit Nenas ada tahu. Walaupun Bukit Nenas tak ada nenas, Bukit Nenas tak ada nenas tapi Bukit Nenas memang ada. Baik. Baik, kita lihat Kedah Tua. Bukit Nenas mesti jual nenas kan? Bagus kau ni. Bagus, cikgu suka. Bukit Nenas jual nenas. Macam mana bukit tu nak jual? Kau cerita sikit. Kan? Kalau bukit tu bercakap kau lari, semua orang lari. Nenas. Tak ada. Semua lari. Kan? Tak ada. Kan? Okey. Suka hati korang aja. Okey. Penemuan. Okey. Kedah Tua, batu bersurat. Kemudian di mana? Di Bukit Coras dan juga di Bukit Meriam. Bertarikh abad ke-5. Dan juga ada penemuan inskripsi. Inskripsi tu kan cikgu cakap tulisan-tulisan kan. Tapi tulisan-tulisan itu di atas apa? Pinggan tanah liat dan juga kepingan-kepingan emas. Dahsyat. Tulis cerita tulis inskripsi di atas pinggan tanah liat dan kepingan emas. Dekat kepingan emas ada tulisan kau. Dahsyat. Zaman dulu emas buat macam kertas je.
Tulis-tulis. Orang sekarang tulis atas kertas. Dia orang dulu tulis atas emas. Hebat lah. Macam mana, bukan keras ke cikgu? Sebenarnya emas tu memang keras, tapi sebenarnya dalam masa yang sama dia lembut. Dia boleh mudah patah sebenarnya. Kalau emas yang original, yang 999 kan, 999 tu, dia sebenarnya lembut. Tak percaya tanya mak kamu. Betul, dia soft. Memang soft. Tak percaya tanya mak. Mak kamu tahulah bab-bab emas ni kan. Mak kamu mesti tahu pasal emas kan. Begini kau dia pakai emas. Nak pergi ke dulu kahwin kan. Begini. Begini kau. Gelang gelang emas ni betul-betul emas ke? Dah nama pun gelang emas. Tapi memanglah betul-betul emas. Tapi emas sebenarnya untuk hiasan, macam kamu tengok kat gelang mak kamu. Jangan pergi tengok sekarang. Tak pasal-pasal mak kau bising kau. Pergi belajar. Jangan tengok sekarang. Baik, gelang emas mak kamu tu, kalau kamu tengok, sebenarnya dia bukanlah 999, bukan. Dia sebenarnya sama ada 916, ataupun juga 8 berapa entah, 8 bermakna sama ada dia 90% emas, 10% besi, ataupun juga 80% emas dan 20% lagi besi. Kenapa dicampurkan dengan besi? Supaya dia keras dan tidak mudah patah. Kalau mak kamu pakai yang 999 tu kan, dia mudah patah. Nanti dia buat kerja dia, biasalah mak-mak kita kan, pakai emas. Lepas tu cuci pinggan lah, masak lah kan. Kalau dia pakai 999, takut nanti mudah putus, mudahlah lembik. Kalau 50-50 tak ada cikgu. 50-50 pun ada, tapi value dia lagi kurang lah. Sebab 50 saja. Okay, Li Shen. Bukan. Sebenarnya kalau yang alloy tu sebenarnya adalah tembaga. Tembaga campur dengan aluminium. Itu jadi alloy. Tembaga campur aluminium jadi alloy. Dia bukan emas. Baik. So, Kedah Tua, batu bersurat di Bukit Coras dan Bukit Meriam, inskripsi di atas pinggan tanah liat dan kepingan emas. Ya, memang ada kereta, ada bunyi alam kat situ. Korang nak tengok magic tak? Baru nak cakap kan? Baru cakap je terus tutup. Kan, dia kalau bunyi lagi tu memang nak kena tu. Baik. So, kita lihat Kedah Tua, inskripsi pinggan tanah liat dan juga kepingan emas. Dan ceritanya iaitu berkaitan dengan doa dan amalan dalam agama Buddha. So, kita boleh highlightkan. Dia tahu cikgu mengumpat tak? Tak. Dia tak tahu. So, buat tak tahu je. Baik. Kedah Tua, batu bersurat di Bukit Coras dan Bukit Meriam, inskripsi pinggan tanah liat dan emas, kemudian doa dan amalan dalam agama Buddha. So, inilah dia yang kita lihat berkaitan dengan bukti kegiatan persuratan di Kerajaan Alam Melayu. Most of semua kerajaan ini, bukti kegiatan persuratannya dalam bentuk batu bersurat. Ya, semua kerajaan ada guna batu bersurat. Cuma ada beberapa kerajaan je yang ada inskripsi. Inskripsi, manuskrip. Jadi beberapa kerajaan saja. Contoh inskripsi seperti kerajaan Angkor dan Kedah Tua. Kemudian kalau Majapahit guna manuskrip. So, itu dikatakan sebagai bukti kegiatan persuratan Kerajaan Alam Melayu. Baik. Kemudian kita teruskan lagi dengan seni bina Kerajaan Alam Melayu. So yang ini kita tahu part yang terakhir dalam bab sejarah bab 2 ya. Dia bunyi lagi tu. Cikgu jeling aja, terus diam. Kan? Cikgu jeling itu, terus diam. Baik. Kita lihat. Kita lihat kerajaan Funan. Kerajaan Funan.
So kita lihat Funan. Okay, ini dalam bab seni bina. Ya. Yeah. Okay, iaitu jaringan maut. Yes. Okay, Funan boleh membina kapal besar, perahu panjang, okay, dan juga sistem pengairan, dan juga kerajaan Funan juga mahir dalam membina candi. Jadi hanya perlu linkkan kerajaan Funan dengan kapal besar, kemudian perahu panjang, okay, sistem pengairan dan juga candi. Okey. Sebenarnya, okey, dia begini. Sebenarnya dia macam ni. Kalau kamu tengok sampan tu kecil. Dia perahu lagi besar. Tapi kalau perahu panjang, maknanya dia perahu tapi dia lebih panjang. Itu je beza dia. Sampan kecil, biasanya sampan untuk 2 orang atau 3 orang saja. Itu sampan. Tapi kalau perahu dia lebih besar lagi. Dia boleh memuatkan sehingga 5 orang. 5 orang ke 7 orang. Kayak 2 orang je depan belakang. Kayak lain. Sampan lain, perahu lain. Kayak boleh bawa orang, tak boleh bawa barang. Sampan dengan perahu boleh bawa barang. Sampan dengan perahu boleh bawa barang, letak barang. So itu beza antara sampan, okey, perahu dan juga kayak. Itu beza dia. Baik. Pernah naik kayak? Pernah naik okey, baik, bagus. So, kita lihat kerajaan Angkor pula. Kita paling penting sebenarnya apa tahu? Kita nak tengok seni bina. Apakah seni bina yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan alam Melayu ni? Contohnya kerajaan Angkor. Angkor bina bare, candi dan juga membina kapal. So kita linkkan saja bare, candi dan juga kapal. Jadi daripada tadi kan tekak ni. Okey. Baik. So kalau kita lihat perbezaan dia, Funan kapal besar, perahu panjang, sistem pengairan, candi. Kalau Angkor, bare, candi dan juga kapal. Okey. Kemudian kerajaan Champa, okey, dibuktikan dengan seni bina candi sahaja. Bare tu apa? Bagus soalan itu. Okey. Bare ni sebenarnya adalah satu kolam air yang besar. Kolam air yang besar, ya betul. Tempat simpan air yang besar. Di mana dia besar mana cikgu? Cikgu dah tunjuk hari tu, iaitu besar dia lebar 2 km bukan 2 meter, 2 km, 2000 meter lah. 2000 meter lebar dan panjang dia 8 km. Panjang dia 8 km. So besar KL, lebih kurang lah 2 meter 8 meter 2 km 8 km besar dia. Itu bare. Dan selalu cikgu bawa korang pergi tengok kan. Bare tu sebesar-besar bare. Kadang-kadang kita pergi tengok ada gambar orang mandi-mandi dekat kawasan takungan air tu. Ada ikan kat dalam tu. Ya, di mana ada air di situ ada ikan. Di mana ada air di situ ada ikan. Percayalah. Baik. Baik, seterusnya. Kerajaan Sriwijaya. Okey, kerajaan Sriwijaya membina candi dan juga membina kapal. So kita boleh linkkan Sriwijaya dengan candi dan kapal. Kemudian kerajaan Kedah Tua. Kedah Tua juga membina candi. Candi serta Gangga Negara. Juga bukan candi tetapi membina patung Buddha. Yang dibuat daripada gangsa dan setinggi 18 meter. 18 meter. 18 meter tinggi mana Kejap. 1 2 3 4 18 meter. 18 meter sebenarnya plus minus lebih kurang dalam tinggi 4 tingkat. Kalau rumah flat tu, rumah Pansapuri,
Okey, patung yang dibina setinggi 18 meter tu maknanya setinggi 4 tingkat. Kan setinggi 4 tingkat. So itulah dia patung Buddha, okey, di dalam kerajaan Gangga Nagara. Okey. Baik. So dan seterusnya kita lihat tentang okey, struktur sosial. Ingat, struktur sosial kerajaan Melayu ada dua, iaitu golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Golongan pemerintah adanya golongan diraja dan juga bangsawan. So dia begitulah. Okey, golongan diraja dan golongan bangsawan. Manakala golongan diperintah ialah terdiri pada rakyat merdeka, maknanya rakyat yang bebas, dan satu lagi hamba. Hamba kita tahu bahawa okey, dia tidak merdeka. Jadi itu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Okey. So kalau kita lihat golongan diraja dan bangsawan ni sebenarnya ada siapa, cikgu? Okey, golongan pemerintah ada golongan diraja. Contohnya golongan diraja ni terdiri daripada raja dan kerabat diraja. Okey. Iaitu permaisuri, putera, puteri, adik-beradik, ibu bapa, ahli keluarga. Kalau bangsawan ni, okey, iaitu mereka terdiri daripada pembesar golongan agama, kemudian juga pendeta istana dan juga pujangga. Okey, pendeta istana dan pujangga. Itu golongan pemerintah. Manakala golongan diperintah iaitu rakyat merdeka, iaitu mereka yang terdiri daripada seperti pekerja istana, askar, petani, okey, penternak, nelayan, pedagang dan artisan. Ingatkan buat kopi lagi. Ada lagi. Okey. Baik. Kemudian okey. Okey. Baik, seterusnya hamba. Hamba, kan, bukan tuan hamba, dia hamba. Hamba berperanan berkhidmat dalam sektor ekonomi, okey, meningkatkan status pemilik, dan hamba terdiri daripada tawanan perang, okey, ataupun rela menjadi hamba, ataupun hamba berhutang. Okey, hamba ada 3, tawanan perang, yang rela menjadi hamba, dan hamba berhutang. Dia Widya, syarap. Okey, bisik-bisik lah. Surah. Baik. Pravin, ya betul. Danish, apa beza hambar dengan hamba? Hambar lain, hamba lain. Hambar ni macam lawak hambar kawan-kawan kau buat. Kawan-kawan kau buat kan, yang selalu dia buat apa? Dia buat teka-teki. Dia kata apa? Dalam banyak-banyak, banyak apa yang sikit? Kan? Jadi kau pun fikir. Apa yang banyak-banyak, banyak sikit kan? Kan? Banyak apa yang sikit? Kan? Rupa-rupanya kemudian kawan kamu cakap, apa jawapan dia? Kawan kamu pun cakap, okey, sebenarnya okey, banyak apa yang sikit iaitu banyak apa yang sikit iaitu banyak ni. Banyak ni lah. Banyak ni. Kenapa banyak ni? Ialah bila kawan tanya, okey, banyak ke tak sikit? Banyak mana? Alah, banyak ni je. Banyak ni je. Tu sikit lah tu. Tu. Kemudian kamu cakap apa? Hamba lah. Kan. Okey. Cikgu, Dia Widian ada lagi ke dalam rumah cikgu? Kenapa Dia Widian ada lagi dalam rumah cikgu? Kau ni biar betul. Kenapa Dia Widian perlu ada dalam rumah cikgu? Tak ada. Kucing tu. Kucing tu nama Dia Widian. Okey. Ingat lagi hari tu kata cikgu pergi namakan kucing tu. Ada kucing nama Pravin, ada kucing nama Dia Widian. Okey. Ada.
Okey. Ya, ada. Kan, tapi kalau dia panggil dia Widian, dia tak menyautnya. Kalau panggil dia Widian tu, kalau dia pusing balik tu memang cikgu lagi lah. Apa pasal pula dia Widian ada dalam kucing ni? Okey. Okey. Baik. So, itulah dia, cikgu. Kan? Ni nak cakap lah ni kan. Nak cakap lah, nak cakap juga, tak kira lah nak cakap juga kan. Ada seorang pelajar ni kan, ada seorang lah pelajar ni kan, dia pergi Melaka kan. Kemudian kan, dia kata, kenapa cikgu, apa yang cikgu buat kat Melaka, padahal cikgu ada dekat sini je, kat rumah kat Selangor kan. Lepas tu dia send gambar, dia kata apa, dia kata, inilah cikgu kan. Jadi cikgu macam, kan, jadi macam biar betik, kan. Jadi dia pun send gambar. Kamu tahu gambar dia macam mana? Dia kata ni, ada guru cikgu ke? Kan, dia pergi Melaka, dia jumpa ini. Kemudian dia kata, kan, dia kata, cikgu, kenapa cikgu ada kat Melaka? Jadi 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 cikgu pun jangan macam, ada rupa cikgu, ada rupa mana ada, tak ada lah kan. Tak, sebiji tak ada, lain. Korang tengok betul-betul lain. Sama tak sama, kena letak spek. Tak ada. Okey, baik. Okey. Rambut lain rambut dia tu, dia tak ni, rambut cikgu beralun sikit. Okey. Jadi kemudian dia mesej cikgu, hantar kat WhatsApp kan. Saya ada tanya, tu abang ke adik cikgu? Hello cikgu, adik-beradik cikgu semua kat sini, tak ada kat Melaka. Okey, tu patung je. Korang ni kan, aduh yai, ni mulalah ni, asal nampak je orang pakai tajam apa semua, ni macam cikgu Rafi. Tak ada. Korang ni kan ada siang cikgu dah diawet. Sudahlah. Okey, part time dia kan, agak-agak lah kalau nak buat part time tegak macam tu. Lenguh dia kan, tegak je macam tu kan. Tak boleh lah, tak lego lah, tak lagi. Part time jadi patung. Okey, tak boleh. Okey, baik. So, itulah dia berkaitan dengan bab yang kedua. Okey, iaitu berkaitan dengan sosio-budaya masyarakat kerajaan alam Melayu. Yalah tu Ain. Itulah, betul. Okey, dia Widian, budak tu pun. Okay. Sampai bercuti dengan cikgu ya. Okey. Kak. Itulah pasal. Terima kasih banyak lah ya. Terima kasih banyak. Cikgu pun tak tahu kenapa. Tapi sebenarnya memang, okey, bukan setakat korang form 2, yang form 5, yang form 4 pun semua pun sama macam tu. Kadang-kadang cikgu kan, ini macam cikgu lah, Cikgu cakap, korang ni kan suka hati korang je. Jadi gitulah. Sabar je lah ya. Baik, jom. Banyak kembar banyak kembar kan. It's okay. Baik, tapi selalunya cikgu dikaitkan dengan siapa tahu? Cikgu selalunya dikaitkan dengan Saizi Sam. Selalu sangat. Kadang-kadang ada gambar cikgu keluar kat Facebook kan, lepas tu ada student kata apa, macam Saizi Sam. Okey. Pelakon Saizi Sam. Tak pernah tengok Saizi Sam? Pelakon tu. Jadi dia cikgu cakap, ya ke? Pernah Zara Sofia dia jadi dia kata macam Saizi Sam. Serius lah kan. Cikgu tak rasa lah. Yang berlakon cerita Polis Evo. Yes, yang berlakon cerita Polis Evo. Yes. Okay, cikgu tak rasa lah cikgu macam dia kot. Tak. Cikgu tak rasa cikgu macam dia. Tapi mungkin dia macam cikgu, okey lah kot. Mungkin dia macam cikgu lah. Okey, baik. Okey, kita sambung. Okey, kita sambung. Kita sambung. Ya, Santosh Das. Okey, baik. Okey, baik. Jom. Nak juga yelah. Okey, jom kita lihat tentang soalan-soalan ini. Okey, jelaskan
Kita buat struktur kat bawah tu. Jelaskan bahasa asing yang mempengaruhi perkataan-perkataan berikut, iaitu perkataan teko dan fardu. Kalau teko kita, siapa ingat teko tu dah ambil daripada perkataan apa? Fardu ni kita tahu daripada perkataan Arab. Okey, betul. Teko tu bukan daripada perkataan Cina ke? Teko daripada bahasa Ya, Cina. cikgu. Ya, ya, ya. Ya, betul. Daripada bahasa Cina. Katil daripada bahasa Tamil, betul? Betul, cikgu. Kan. Katil. Budi daripada perkataan Sanskrit. Yes, Sanskrit. Jom isikan sama-sama Isi sama-sama. Gandum daripada perkataan Parsi. Yes. Persian. Dan kerusi daripada Arab. Kursiyun. Iaitu kerusi. Jadi inilah dia. Okey, teko bahasa Cina, fardu bahasa Arab. Siluar. Siluar bahasa Arab, siluar. Oh, korang ingat lagi ya? Uish, dahsyatlah korang ni. Ini tanda-tanda korang ni sejarah nak A ni. Okey. Okey, baik. Zalim. Okey. Betul, betul, betul. Alright. So kita lihat tulisan yang digunakan dalam kerajaan berikut. Kerajaan Funan, tulisan orang Hu. Betul. Tulisan orang Hu. Sriwijaya, tulisan Pallava, is it? Okay. Tulisan Pallava. Kalau kita tak buat macam ni, memang kita lupa sebenarnya. Sebab tu kita kena buat latihan-latihan macam ni Okay. Pallava Kedah Tua, tulisan Pallava juga. So kita boleh tulis iaitu tulisan Pallava juga. Okay. Kemudian Kerajaan Champa. Bukan. Juga tu tak payah. Okay, juga tu tak payah. I see. Okay, ingat tulisan Pallava juga. Kerajaan Champa. Okay. Cikgu, tulisan apa yang Adam Haristan baca mantra tu? Itu dia tulisan dalam bahasa Jawa kuno, kalau tak silap cikgu. Ke Sanskrit, itulah. Okay. Baik, Champa, tulisan dia tulisan apa? Tulisan Pallava dan juga Champa. Tulisan Champa kuno, is it? Ya ke? Tulisan Champa kuno, ya. Kan? Am I right? Okay. Dia dah, sometimes dia ada kekeliruan kat situ. Right. Macam betul je. Kerajaan Angkor. Tulisan dia tulisan apa? Okay. Angkor tulisan dia Pallava dan juga tulisan Khmer. Khmer. Pallava. Tapi tengok lama-lama banyak sangat Pallava ni kan, tiba-tiba lapar sebab teringat Pavlova. Kan? Pavlova Wow. Okay. Tulisan Majapahit iaitu tulisan Pegon. Betul? Kawi dan Pegon. Kawi dan juga Pegon. Dan Gangga Negara. Kan? Gangga Negara tak ada tulisan. Tu tulisan apa? Okay. Ada tulisan tak? Gangga Negara tak ada. Gangga Negara tak ada tulisan. Okay. So dia tulisan apa? Dia tak tulis kot. Dia baca je, dia tak tulis. Okay. So kita nak tulis apa kat sini? Kita tulis tiada. Kan, tiada. Dalam bahasa Sanskrit tiada. Salah. Kan, tiada. Tarada papa. Kan. Tarada papa. Ada yang juga tulis dalam bahasa Kedah Tua tak ada. Kan. Dalam bahasa Kelantan tulis tak dok. Tak dok, macam-macam. Tak ada, tak dok, tak ada. Ikut macam-macam. Ikutlah korang punya negeri. Tulisan dia hilang. Kan. Bukan dog. What the dog's doing. Bukan dog. Tak dog. Kau ni kan telinga pantang sikit terlari je.
kau ni. Baik. Right. Kemudian kita lihat, nyatakan kumpulan masyarakat berikut sama ada golongan diraja, bangsawan ataupun merdeka. Artisan merdeka, golongan agama, golongan bangsawan, adik sultan, golongan diraja, pujangga, golongan apa? Pujangga, golongan Bangsawan. bangsawan. Ya, bangsawan. Kenapa bangsawan? Iaitu orang-orang yang makan, ya, okey, makan di pinggan, minum di cawan. Itu dipanggil bangsawan. Baik. Kemudian pekerja istana. Okey. Golongan diperintah. Uh, tak, sama ada golongan okey, Ham- ada. Ya ke pekerja istana? Bukan golongan hamba ke? ya, Ke cikgu, hamba. golongan hamba. Ya, golongan hamba ya. Dan ilmuwan adalah golongan bangsawan. Ya, okey, ilmuwan ialah golongan bangsawan. Ya, okey. So ramai yang bangsawan kat sini ya. Ramai bangsawan. Okey, padankan kerajaan berikut dengan seni bina yang tepat. Ya, betul Santosh Das. Cikgu ilmuwan bermakna cikgu adalah golongan bangsawan lah, yang makan di pinggan, minum di cawan. Okey, baik. Ah, yang lain makan kat daun pisang ke? Taklah. Yang lain makan di mulut. Okey, baik. Baik. Faham. Okay. Golongan merdeka pekerja istana golongan merdeka. Oh, terima kasih atas pembetulan. Ya, terima kasih atas pembetulan. Ada yang nak betulkan. Dia kata bahawa saya pun makan di pinggan, minum di cawan. Lah, ini zaman dulu le. Okey, golongan minta maaf, golongan merdeka ya. Golongan merdeka pekerja istana. Kalau hamba lah. Maksudnya saya golongan bangsawan lah. Ya, ya. Baik. Semua orang dalam ni golongan bangsawan. Ya, ya. 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 Okey, baik. Baik. Nak juga. Ambil. Nak juga. Hai. Okey. Baik. Seterusnya, kita nak tengok. Okey. Soalan ni kan, padankan. Dia macam budak-budak sekolah rendah je kan. Okey, padankan gambar dengan perkataan. Padankan, kan. Tapi bila kita berlaku sesuatu, jatuh ke apa kan, selalu kita cakap apa? Padan muka. Kenapa padan muka kan? Padankan maknanya suaikan, betul tak? Padankan tu maknanya suaikan. Tapi kalau padan muka, kenapa padan muka Muka dia padan. Maknanya pernah tak korang terfikir? Padan muka ke lantai. Padan muka ke lantai. Maknanya apa? Kalau jatuh, padan muka. Maknanya jatuh tu ke lantai tu dengan muka dia sama, sesuai. Sesuai lah muka lantai tu dengan muka kau tu, sama lah tu. Padan lah tu. Suaikan. So padan muka maknanya jatuh tu padan lah dengan muka kamu. Gitu sebenarnya, kan? Kan? Jadi itu lebih baik padan muka, kan? Tapi korang kalau menganjing, mengejek ni macam tu kan. Padan muka. Padan dengan dia, padan muka. Korang ni, kan? Especially bila gaduh dengan adik-beradik kan. Betul tak? Bila gaduh dengan adik-beradik, padan muka. Padan muka. Kan? Jadi faham dah korang ni. Kan? Padan mukamu. Bunyi nakib. Bunyi Kelantan benar ni. Padan mukamu. Ke Kelantan tak pakai padan, padai. Padai mukamu. Kan. Okey. Padankan kerajaan berikut. Okey, dengan seni bina yang tepat. Okey, kalau kerajaan Funan dengan candi mana? Okey, iaitu candi Gochaiti ke ataupun candi Doduong? Mana satu ni? Mana satu? Yang kita tahu, kita kalau macam ni, kalau kamu tak tahu, kamu buat mana yang tahu dulu. Contohnya kerajaan Angkor dengan Angkor Wat. Gitu. Ya. Okey. So Funan dengan Gochaiti dah agak dah. Funan dengan candi Gochaiti.
Kemudian kerajaan Champa dengan Doduong, betul? Champa dengan Doduong. Sriwijaya dengan Kedah Tua. Kalau Sriwijaya, Muara Takus. Dan Kedah Tua, Candi Batu Pahat. Yes. Dia gitu. Dapat? Dapat tak semua? Dapat. Alhamdulillah. Okey. So, kita dah menjawab semua soalan kat sini. Maka kita ada masa lagi untuk kita bermain quizzes. Nak tak? Kita akan memulakan quizzes kita untuk bab 2 ni saja. Bab 2 saja, nak tak? Bab 2 okey lah kan? Bab 2 pula. Sorry. Bab 3. Okey, bab 3. Apa pula bab 2 kan? Okey. Bab 3 boleh okey. So, okey. Alright. So, kita akan buat latihan berkaitan dengan sejarah tingkatan 2 bab 3. Ni siapa pula lah tengah sibuk bekerja ni? Macam-macam bunyi ada. Allah. Pindah rumah ke bang? Allah, hai. Basuh laut Basuh laut. Ada yang basuh laut. Ada yang mengecat. Mengecat apa? Ada yang mengecat langit. Okay. Ada yang mengecat langit. Ada yang pam tayar kereta api. Ada pam tayar kereta api? Ada juga pam tayar kereta api pun ada. Macam-macam korang ni. Risau. Risau. Okay. Paling risau pam tayar kereta api lah kan. Pam tayar kereta api. Ada siapa kat sini yang pam tayar kereta api? Pecahkan awan. Ada tolak dinding. Bawa ikan berjalan-jalan. Mop laut. Nampak kau? Kan? Itu pemikiran di luar kotak. Bukan luar kotak saja tu. Tu luar rumah pun ada tu. Kan? Pemikiran di luar rumah. Bukan luar kotak lah tu. Okey. Baik. So, cikgu akan berikan link ya. Okey. Untuk sejarah tingkatan 2 bab yang ketiga. So, anda semua sudah sedia So, cikgu akan berikan link. Okey. Dan kita akan okey. Kalau tak skor pun tak apa. Ambil awan buat masuk botol. Ambil awan buat masuk botol Okey. Baik. Dia macam cerita hantu kicap dalam botol je. Hantu dalam botol kicap. Hantu kicap dalam botol. Hantu botol dalam bukan. Hantu kicap dalam botol. Bukan. Cikgu. Okey. Baik. Lain macam ya. Ya lain macam gitulah dia. Bak kereta. Baik. What? Okey. Hantu botol dalam kicap. Hantu botol dalam kicap. Hantu kicap dalam botol. Hantu dalam botol kicap lah. Apa hantu botol dalam kicap? Hantu hantu berkicap dalam botol. Hantu berkicap dalam botol. Cikgu malfunction. Suka hati je Prisha. Okey. Baik. See you okey. Baik. Okey, cikgu dah sediakan dia punya link. Okey. So, cikgu minta semua klik pada link itu untuk link quizzes. So, diharap semua 39 orang ni masuk Okey. So, kalau korang tak masuk, berkicap korang. Wah. Berkicap Okey. Baik. So, itu link dia. Silakan. Silakan untuk klik dan juga untuk masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Pintu tak kunci. Okey. Masuk. Masuk. Okey. Okey. So, kita lihat. Okey. Kohan Keno Reeves dah masuk. Pravin dah masuk. Alia dah masuk. Nick Fatin, Prisha Ann, Santosh Das, Sasi, Zara Sofia, Daing, Dia Widian, Ain Zulaika, Raisha, Ruqayyah, Pizio, Amalia, Danish Anaki, Q, Emir Izzuddin. Okey.
Okey. Ah, okey. Baik. Kemudian apa siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Okey. Okey, Halimatus Nur Ariana. Okey, bagus bagus bagus. Masuk masuk masuk. Masuk masuklah. Pintu tak kunci. Suspicious. Okey, Hafina Q. Okey. Lama kita dah tak main ni quizzes ni. Sesekali kita main lah kan. Bagi mengimbau kenangan. Konang-konangan. Okey, masuk masuk masuk. Oh, okey. Dia memang pemalu orang dia. Dia memang pemalu orangnya. Okey. Among Us. Okey. Cikgu-cikgu suka katak tak? Pelik-pelik je lah soalannya. Suka katak pula kan. Kau ingat katak tu kalau kau cium bertukar jadi putera ke? Memang tak ah. Baik. Aiman Solihin, Akisha, Lil, okey, dan Hafina Q. Okey. Mereka nak jawapan yang pelik daripada cikgu. Okey. Baik. Katak cikgu tak suka. Betul Santosh. Okey, betul tu. Okey, baik. Mungkin ramai yang cuba masuk tapi masih lagi menghadapi masalah internet yang mungkin agak slow pada pagi ini. Okey, tapi tak apa. Boleh teruskan untuk mencuba. Dan yang lain, okey, kita boleh mulakan. Nanti korang lain yang masuk tak masuk itu, terus masuk je tau. Don't worry. Okey, sedia semua untuk kita mulakan. Okey. Okey, dah mula dah pun. Ada pula tanya. Golongan atasan tu macam mana? Golongan atasan tu golongan pemerintah lah. Atas dan bawah. Apa yang susah ni? Tak susah pun. Lagu dia. Sebenarnya lagu dia ambil daripada lagu ni lah. Lagu Siti Nurhaliza. Kan. Lain Oh lain. Oh okey, baik. Oh lain Oh okey. Okey, tak apa. Keep on trying. Keep on trying.
Dah habis. Okey, baik. Ada yang dah habis. Hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Hebatnya kamu. Okey. So ada yang kata dah habis. So dah tak boleh sebab time out. Oh ya ke Nakib? Alamak Nakib. Aduh yai. Okey, tak apa. Kita tengok. Okey. Okey. Okey, cikgu share screen kan apa yang anda boleh lihat. Okey, iaitu inilah dia. Leaderboardnya. Okey. So Santosh Das di atas. Tema tradisi lisan. Apa dia? Ya, apakah dia? Apa dia? It's okay Nakib, it's okay. Okey, Santosh Das, kemudian Pravin, Zahra Sofia, Emir Izzuddin, Alia, Halimatus, Nur Aryana, Akisha, di Tili Raisha, Danish Anaki, Sasi, Prisha N, Ain Zulaika, Amalia, Wafa, Kohan Kiner Reeves, ulama. I'm sad, relax Pravin. Hafina Q, okay, Daing Q, Dia Widian. Oh, banyak salah banyak salah. Pizio, 4 salah je. Relax lah. Ini baru first time buat kan. Kan, baru first time, normal lah. Mana ada orang first time naik basikal. Rushing tadi. Oh ya ke Rahim? Okay, it's okay. Kan, kalau first time naik basikal, mana ada kalau first time naik basikal terus pandai. Kan first time naik basikal kan mesti jatuh. Mesti jatuh dulu, sakit dulu, and then kemudian barulah kamu pandai. Macam tu lah. Kau terus pandai, sudahlah kau kan. Yang oh ya ke Dai Zafran. Alright. Yelah, tak jatuh. Memang tak jatuh sebab kau tak naik basikal. Cuba naik basikal Danish, mesti jatuh. Kalau guna training memang sudah pandai. Terbang kau cerita Danish, memanglah. Kau punya cerita Danish, memanglah. Lipas pun boleh terbang. Cerita lipas pun boleh terbang ya. Okey, kita ada siapa lagi? Kita ada Prisha N, kemudian Kuhan. Kita tunggu Sasi dan juga Wafa, Iman Solihin, Ruqayyah, Nik Fatin. Okey, tak apa. Kita tunggu. YouTube over ke YouTube ever? Lain macam. Typhoon. Ya, betul. I see. Okay, so kita tinggal siapa lagi? Sasi, Wafa, Ilil. Susah ke? Cikgu tengok ramai yang sebenarnya tak separuh yang banyak mengalami kesalahan yang banyak.
Senang actually. Okay. Tapi mungkin first time tengok soalan kot. Okay. Ya, betul. Sebenarnya soalan senang, tapi sebab first time tengok soalan, jadi tak pernah tengok lagi soalan dia. Jadi tak pernah jumpa, dan ianya menjadi memang susah sikit lah sebab tak pernah jumpa. But it's okay. Ini pendedahan. Pendedahan kepada bentuk soalan. So don't worry. Ya, training-training je. Relax lu. Let sudah kan, bak kata orang sekarang kan. Let sudah. Dah, mana ada dadah. Let sudah. Yang kau sebut dadah. Mana celah cikgu sebut dadah. Kau ni kan. dah let. Lain. Ya. Okay. Tu orang 3 tahun lalu. Oh ya ke? Pendadahan. Bukan pendadahan lah. Pendedahan. Pendadahan tu lain macam tu. Kan? Pendedahan pun lain macam. Okay. Jangan buat main. Alright. So, kita telah lihat hampir semua telah pun menjawab. Okay. Dan juga yang tinggal iaitu Ruqayyah dan juga Nik Fatin. Macam mana Ruqayyah dengan Nik Fatin? Masih boleh meneruskan jawapan? Meneruskan untuk menjawab soalan? Dah boleh ke tak boleh? Kalau tak boleh, kasih tahu tak boleh. Kalau boleh, kasih tahu tu boleh. Kan? Don't play. Don't play. Okay. Buku catatan, bukan cacatan. Today, the Indian. Ya, bukan catatan, bukan cacatan, tapi catatan. Kasih betul punya. Kasih itu catatan. Macam bagi orang India kat Brickfield. Santosh. Kan? Okay. Alright. Jam telah menunjukkan pukul 10.50. So kita akan boleh tak untuk kita berhenti dan juga kita akan tengok soalan-soalan dia. Boleh? Ruqayyah boleh tak? Ruqayyah nak habiskan dulu. Okay. Ruqayyah nak habiskan Okay, baik. Tak apa, kita beri peluang kepada rakan kita untuk menghabiskan apa yang perlu dihabiskan. Sementara itu, korang perasan tak tema dalam kuis di sini? Ni tema apa ni? Tema apa ni? Dalam kuis ni tema apa ni? Cek tengok. Ni Batman. Batman, tapi kalau di luar negara Batman. Kalau di Malaysia dipanggil Keluang Man. Nampak tak ada apa superhero ni berdiri ni? Keluang Man. Jadi Keluang Man. Dan Keluang Man buat apa? Tengah perhatikan kawasan. Sekali imbas orang cakap dia tengah perhatikan kawasan Kuala Lumpur kan. Tapi sebenarnya dia tengah melihat dia tengah melihat rumah rumah kos rendah PPRT. Perumahan rakyat rakyat berpendapatan rendah. Di mana? Di Kuala Lumpur. Jadi inilah dia. John Wick mana pakai topeng dia. Ini kan tak pakai topeng ni. Nampak tak pakai topeng tu? Jadi dia ni kira superhero lah. Superhero. Cikgu letak muka cikgu kat situ. Tak nak lah. Nanti berpixel-pixel. Korang tak nampak ke pixel-pixel dia tu? Kan. So berpixel-pixel. Tak nak lah. Okay. Muka macam John Wick ya. Salah Nakib. Muka cikgu bukan macam John Wick, tapi John Wick tu muka macam cikgu. Okay, baik, seterusnya. Okay, baik. So kita boleh tamatkan
Ya, kita endkan kita punya permainan. Okey, dan kita lihat tempat yang ketiga dimenangi oleh Zahra Sofia, kedua Pravin dan pertama Santosh Das. Dan kalau kita lihat masih ada walaupun macam Santosh Das dia dapat tempat pertama namun dia hanya betul 85%. Pravin 80% dan Zahra Sofia 75%. Baik, adakah soalan-soalan dia soalan-soalan dia susah? Jom kalau kita tengok. Jom kita tengok soalan-soalan dia. Contohnya soalan ini. Geram ya. Apakah bukti masyarakat Kerajaan Champa bertutur menggunakan bahasa Melayu kerana ditulis pada batu bersurat? Kan? Batu bersurat. Dan seterusnya. Gandum. Ini gandum bahasa Parsi. Pun ada juga yang tulis Tamil, bahasa Arab dan juga bahasa Sanskrit. Tadi baru je jawab tadi. Ini guna bahasa gandum ialah bahasa Parsi lah. Parsi. Okey. Baik. Kemudian sistem tulisan dan bahasa masyarakat Kerajaan Alam Melayu dikaitkan dengan pengaruh daripada India. Apakah jenis tulisan tersebut? Iaitu tulisan Kawi. Hanya 2 orang saja yang menjawab betul. Yang lain semua salah. Tulisan Tamil ni bahasa. Bahasa Tamil. Bahasa Tamil yes. Jadi itulah. Tulisan tu sebenarnya tulisan bukan tulisan Tamil kan, tulisan India kan. Tulisan Tamil ada ke? Cikgu, dia sebenarnya Tamil. So Tamil is actually bahasa dan juga tulisan. So kalau tulisan Tamil sama tak dengan tulisan Urdu ataupun tulisan Hindi? Tak, cikgu, lain macam. Dia lain sebab bentuk dia, it's matter of the shape of it lah. Macam cara dia, the corak of it lah. No way. So dia samalah macam Melayu lah, bahasa Melayu kot. Yelah betul. Bahasa Melayu ada dalam bahasa ada and dalam also tulisan. in tulisan, ya. I see. I don't know. Okay. Baik. Bahasa utama yang digunakan oleh Kerajaan Majapahit memang Jawa kuno. Kita pun baru jawab tadi. Kemudian yang ini, kerajaan tersebut merujuk kepada kerajaan yang guna bahasa Sanskrit dan tulisan Pallava. Tapi kata kunci paling penting, batu bersurat Sungai Mas. Kalau Sungai Mas confirm Kedah tua. Confirm Kedah tua. Baik. Seterusnya kita lihat perkataan bakti dan bahsya. Ini adalah Sanskrit. Tidak lain tidak bukan, memang Sanskrit. Jangan korang keliru pula. Baik. Seterusnya batu bersurat Karang Berahi, cerita pasal taat setia kepada raja. Of course ramai yang tak ingat lagi sebab ni first time soalan kamu tengok kan. Tak apa, it's okay. Kemudian sistem tulisan cetusan daripada tradisi lisan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Tema tradisi lisan ini ialah binatang. Kenapa binatang? Sebab ingat tak, cerita-cerita Melayu, Kerajaan Alam Melayu mesti cerita pasal binatang. Sang kancil dengan buaya, sang kancil dengan lembu, si belang si belang dengan monyet. Macam itulah. Tema tradisi itu ialah binatang. Baik. Sang belang, si cikgu dan akak dia. Tak habis si cikgu dengan akak dia Yang pokok kelapa atas flag Penang tu ke? Apa benda lah kau ni? Baik. Kegiatan persuratan. Apakah fungsi batu bersurat tersebut? Fungsi batu bersurat tentang catatan tentang pemerintahan dan keagamaan. Kemudian faktor yang mendorong perkembangan persuratan masyarakat Kerajaan Melayu. Persuratan berkembang kerana ada sistem tulisan. Dan apakah aktiviti yang tidak dijalankan oleh Kerajaan Funan di Candi, iaitu perdagangan? Of course lah. Takkanlah orang nak berniaga, berjual beli di kawasan Candi. Candi kan tempat agama. Kan? Takkan nak buat perdagangan. Kena faham Candi kan tempat agama. Itu kena tahu. Baik. 12. Kegunaan. Kenapa
Kat masjid ada orang menjual? Tak. Kat luar masjid ada orang menjual. Dalam masjid orang tak berjual. Okey. Mengapa kapal dibina adalah untuk 1 dan 2, kegunaan perdagangan dan menghadapi peperangan. Yes. Kita lihat. Okey, ciri Candi Borobudur, candi terbesar di dunia dan juga berbentuk gunung ganang yang bersegi. Gunung yang bersegi 1 dan 4. Kan cikgu pernah bawa kamu ke Candi Borobudur tu. Itu candi terbesar dunia dan berbentuk gunung yang bersegi-segi. Yes. Candi Borobudur candi yang terbesar dunia. Dan okey, ukiran dinding X menunjukkan aktiviti menimbang barang. Ini adalah Candi Bayon. Mungkin ada maklumat ini dalam buku teks, mungkin kita terlepas pandang, nanti kita tengok balik. Ada. Okey. Keistimewaan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya terkenal dengan pusat binaan kapal-kapal besar. Ya. Dan apakah golongan yang dimaksudkan? Pembesar, ilmuwan, golongan agama pujangga dan pendeta istana itu adalah golongan bangsawan. Dan okey, apakah 2 struktur sosial tersebut? Iaitu golongan di perintah dan pemerintah, 1 dan 2. Okey, masih ada lagi yang salah ya. Okey. 18. Struktur yang bertanda X, golongan diraja, bangsawan, X dan hamba. X itu ialah rakyat merdeka. Still ada yang salah juga. Okey. 19. Golongan hamba ada seperti butiran berikut, kecuali berusaha gigih memerdekakan diri sendiri. Kecuali sebab mereka tak akan berusaha gigih memerdekakan diri sendiri kerana mereka tahu diri mereka adalah tuan dia punya. Tuan dia punya. Yes. Dan soalan terakhir, peranan golongan atasan dalam struktur sosial masyarakat kerajaan alam Melayu iaitu menjaga kebajikan dan melindungi rakyatnya di bawah. So, kita telah buat latihan, kita dah go through bab 3 akhirnya. So, pada next class kita akan masuk bab yang ke-4. 4 ke? Kita akan buat ulang kaji sikit bab 1 dengan bab 2 dululah, ya. Kita buat revision bab 1 2. Jangan pantas-pantas sangat. Nanti kan kalau kita laju-laju kan, barang-barang banyak tertinggal kat belakang nanti. Banyak tertinggal bab 1. Almaklumlah, engkau orang punya sifat apa tahu? Kalau kamu belajar bab 1, ingat. Belajar bab 2, ingat, ingat bab 2, tapi lupa sikit-sikit bab 1. Takut nanti belajar bab 3, lupa sikit-sikit bab 2, kemudian bab 1 pernah belajar ya cikgu? Tangan garang. Kan. Tanya. Okey. Kemudian kalau tanya yang form 1-nya, lagi ada kita belajar. Garang. Okey. Ada dah. Okey. So next week kita akan sambung untuk kita ulang kaji bab 1 dengan bab 2. Okay guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Bye cikgu, terima kasih. Bye. Sama-sama, bye. Terima kasih, cikgu. Bye. Okay, bye. Salam dah, bye. Sama-sama Daing. Pernah form 1 melampau sangat Danish. Melampau sangat tu. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Bye. Sama-sama Sesi. Okey.